Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah Nabila binti Muhammad Suhaimi. Saya dari kelas DPSU 6C. Pertama adalah pengurusan ketibaan jemaah di Arab Saudi. Para jemaah akan tiba di lapangan terbang Arab Saudi, iaitu di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz. Para jemaah akan menaiki bas untuk dewan dan disambut oleh petugas-petugas haji Immigration Arab Saudi apabila para jemaah tiba di sana. Setibanya bagasi para jemaah di lapangan terbang, beg-beg tersebut akan disusun mengikut nombor bas dan para jemaah hanya perlu menunggu giliran menaiki bas untuk pergi ke hotel. Namun menunggu ketibaan bas masih mengambil masa kerana kawasan yang sangat terhad dan bas perlu menunggu giliran untuk memasuki kawasan rehat jemaah di lapangan terbang untuk mengambil jemaah. Pihak tersebut akan memberi makanan dan minum kepada jemaah di dewan rehat sementara menunggu ketibaan bas. Yang kedua adalah pengurusan penginapan jemaah. Penginapan jemaah di Tanah Suci ada 4 zon, iaitu A, B, C dan D. Di dalam bilik hotel boleh memasuki hanya 4 hingga 5 orang jemaah sahaja. Di dalam bilik tersebut mempunyai tandas, penghawa dingin dan banyak lagi. Penginapan jemaah antara lelaki dan perempuan akan diasingkan. Setiap bilik akan diberikan kunci dan barang keperluan masing-masing. Setiap bilik akan merasakan amat bersih dan selesa. Bagi jarak antara hotel ke Masjidil Haram adalah lebih kurang 100 km sahaja, manakala jarak antara hotel dari Masjidil Nabawi adalah sejauh 500 meter sahaja. Yang kedua ni menunjukkan suasana bagaimana persiapan penginapan jemaah di hotel masing-masing. Yang ketiga adalah pengurusan sajian jemaah. Pengurusan sajian jemaah yang diperolehi pihak tabung haji juga akan memberi perkhidmatan sajian kepada semua jemaah. Sajian akan diberikan pada waktu tertentu, iaitu tengah hari dan malam yang disediakan oleh petugas-petugas tabung haji. Selain daripada itu, ceret, gula dan teh akan disediakan pada setiap bilik jemaah. Ini menunjukkan bagaimana prosedur pengurusan sajian jemaah yang diperolehi dari pihak tabung haji yang akan mengurus semua perkhidmatan sajian di Arab Saudi ini. Seterusnya, rakan kumpulan saya akan sambung. Seterusnya, yang keempat, tugas haji bagi setiap maktab. Setiap maktab akan menempatkan seramai 3,000 jemaah. Jemaah diurus secara bersama oleh petugas tabung haji dan maktab muassasah. Selain itu, terdapat pengenalan warna bagi setiap maktab. Seterusnya, yang kelima, terdapat pembimbing ibadat haji Tanah Suci iaitu PIHTAS. PIHTAS terdapat di semua bangunan penginapan sebagai rujukan para jemaah bagi memastikan ibadat yang dilakukan adalah betul dan sempurna. PIHTAS yang sedia ada adalah mereka yang bertauliah dan mahir dalam ilmu berkaitan ibadat haji. Terdapat 4 pengurusan ibadat, iaitu yang pertama adalah pembimbing ibadah haji iaitu PIHTAS. PIHTAS akan berada di setiap maktab dan zon di Tanah Suci. Yang kedua, terdapat pakar rujuk ibadat. Seterusnya, yang ketiga, terdapat sesi ceramah di pusat perkhidmatan maktab dan di pusat perkhidmatan zon, di mana jadual ceramah akan ditampal di papan kenyataan di maktab dan di zon Mekah. Akhir sekali, yang keempat, semua jemaah haji perlu menghadiri semua program bimbingan Pusat Perkhidmatan Maktab PPM dan Pusat Perkhidmatan Zon PPZ. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit. Boleh ke kita pakai minyak wangi tapi lepas kita dah berniat ihram?
Boleh saya jelaskan? Waalaikumsalam. Oh, minyak wangi ya. Kita tak boleh pakai minyak wangi selepas kita berniat ihram. Kalau kita pakai juga, kita akan dikenakan dam. Jadi kena bayar dam lah. Okay? Seterusnya yang keenam, Pusat Perkhidmatan Perubatan di Tanah Suci. Perkhidmatan perubatan utama di Tanah Suci ialah rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian, klinik maktab dan zon, perkhidmatan ambulans dan kesihatan awam. Manakala terdapat perkhidmatan perubatan sokongan iaitu Center Serial Supply Unit, radiologi, makmal, fisioterapi, dietetik, sajan, farmasi, perubatan terminal dan pasukan perubatan umum. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ada masalah sikit lah Ustazah. Saya tak apa nak sihat. Jadi ada apa ubat tak? Awak rasa macam mana ya? Saya ada semua dengan batuk. Semua dengan batuk. Okey, tak apa. Saya rasa itu mungkin simptom demam. Tak apa. Okey, awak boleh ambil ubat ni. Nanti cuba makan ikut yang macam dah tulis kat situ. Nanti kalau ada apa-apa lagi boleh tanya saya. Okey? Terima kasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Mak Zain daripada kelas DPH 6B. Saya akan menerangkan 3 perkara iaitu pengurusan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci, pengurusan perkhidmatan pihak ketiga dan juga pengurusan keberangkatan pulang. Bagi pengurusan perkhidmatan kewangan di Tanah Suci, para jemaah yang berdaftar untuk membuat haji ataupun umrah di bawah tabung haji sendiri, mereka akan mempunyai kad debit tabung haji. Jadi bila sampai di Tanah Suci nanti, para jemaah boleh mengeluarkan wang dengan menggunakan kad debit tabung haji, dan boleh dibuat di ibu pejabat tabung haji sendiri ataupun pusat perkhidmatan maktab ataupun pusat perkhidmatan zon di Tanah Suci nanti. Selain itu, para jemaah juga boleh membuat pembayaran dam dan juga korban. Bagi pengurusan perkhidmatan pihak ketiga pula, telah disediakan oleh tabung haji untuk jemaah. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh tabung haji adalah kenderaan semasa nak menziarah beberapa tempat, lepas tu dobi dan komunikasi dan juga lain-lain. Seterusnya, bagi pengurusan keberangkatan pulang bagi para jemaah, mereka akan berangkat daripada bangunan penginapan jemaah itu ke lapangan terbang, dan mereka akan menerima notis 5 ataupun 6 hari sebelum berangkat pulang. Itu untuk pemberitahuan kepada para jemaah supaya boleh menyiapkan barang dengan sempurna tanpa ada tinggal mana-mana barang. Taklimat perjalanan akan diberikan oleh mutawif kepada para jemaah, dan tiket juga akan diberikan pada jemaah. Bagasi akan ditimbang 5 hari sebelum berlepas. So, semasa hari keberangkatan pulang pula, proses pengambilan bagasi ke kabin pesawat bermula. Jemaah akan bertolak ke terminal sebelum berlepas. Bila tiba di terminal tersebut, jemaah akan disambut oleh petugas tabung haji dan dibawa ke tempat rehat.
Selepas pemeriksaan imigresen dan keselamatan, jemaah akan naik pesawat dan berangkat pulang.